Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu rabbil anbiya'i wal mursalin sahbihi ajma'in. Terima kasih pada Anis. Saya lebih selesa dengan panggilan Anis lah. Maknanya terima kasih pada Anis, terima kasih pada Bayoris. Yang saya kasihi pada semua keluarga Bayoris lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan. Saya Halim bin Ahmad, berasal sebenarnya negeri kelahiran ni Kedah sebenarnya. Tapi dibesarkan di negeri Pahang, di Jerantut Pahang. Saya anak Melaka. Lepas tu saya menetap di Jengka 21 sekarang. Okey, dari segi cerita sikit Maksudnya saya dulu pernah, kalau ikut saya memang dalam bidang runcitan lah. Dah lama dalam bidang runcitan. Sebelum ni pun 19 tahun bekerja sebagai di sebuah syarikat. Memang dalam bidang runcitan, dan 2007 saya start buka kedai sendiri. Lepas tu sampai hari ni lah, daripada 2007 bila saya bersara awal, terus saya buka kedai runcit sampai ke hari ni saya berniaga. Saya punya ada kot. Sudah. Assalamualaikum, saya Jamal Abdillah. Hai, saya Zana Zain. Jangan lupa bersama saya di Malam Anugerah Bintang Jutawan Bayoris. Kenalan diri dia. Hello, testing, mic check. Okay. Aku pegang je lagi. Kita mula balik. Tak, kenalkan diri. Tadi kenalkan diri dah. Oh, maknanya semula lah. Memang semula Beres. Dah. Skrip dah berbeza. Okey, minta maaf ada sedikit masalah teknikal lah. Alright, so kita restart balik. Yang mana kita minta Cik Halim untuk kenalkan diri dia secara ringkas. Sebab apa? Berkemungkinan lah ramai leader yang dah kenal Cik Halim ni. So kita minta mungkin ada orang baru dalam keluarga Bayoris ni. Boleh Cik Halim kenalkan diri semula secara ringkas. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu rabbil anbiya'i wal mursalin sahbihi ajma'in. Terima kasih pada Anis, terima kasih pada syarikat Bayoris. Yang saya kasihi pada semua keluarga Bayoris, usahawan-usahawan Bayoris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya Halim bin Ahmad, berasal daripada negeri Kedah. Saya dibesarkan di daerah Jerantut, di Felda Padang Piul, Jerantut. Lepas tu saya hari ni menetap di Jengka 21. Anak jati lah. Anak jati Pahang. Kedah. Anak jati Kedah. Kedah. Alright. Okey, saya pernah bekerja, untuk maklumatlah, saya pernah bekerja di bidang runcitan dalam syarikat Felda Trading. 2007 saya bersara awal dan saya buka kedai runcit sendirilah sebagai usahawan kedai runcit. Okey Cik, boleh tak Anis nak tanya kenapa Acik boleh, yelah kawan-kawan saya ramai juga yang sedang bekerja di bidang peruncitan. So saya sendiri tahu
perjalanan liku-liku, peruncitan tu susah. So kenapa Acik pilih jalan untuk ke bidang peruncitan in a start from yang Acik cakap tu tadilah, kenapa berhenti bekerja dan start untuk bidang peruncitan ni? Mungkin dari segi faktor saya sendirilah ni. Faktor saya sendiri sebenarnya bila saya duduk dalam bidang runcitan sendiri. Okay. Yang mana bila kita bekerja, yang masa kita diikat sebenarnya. Kita nampak dari segi potensi runcitan tu sangat luas, sangat besar. Alright. Kalau untuk kita lah. Tapi kalau kita bekerja ni, kita akan terikat dengan berbagai kita kata undang-undang syarikat lah untuk kita buat bisnes yang lebih besar, yang lebih kita kata yang lebih ni lah. Okay, so kita kena follow the rules lah yang syarikat dah tetapkan kan. Alright. So, okay, kita pergi soalan yang nombor 2. Boleh tak Cik kongsikan dengan kami semua pendengar hari ini macam mana Acik boleh berminat dan kenapa pilih bisnes Bioric? Sebab saya rasa Acik join sebab saya dengan Cik Halim ni dia lebih kurang 2 tahun kan Cik kita berkenalan. So first day Cik Halim datang ke Bioric. Dia terus Anis yang entertain Cik Halim. So sehingga hari ni means dah lebih kurang 2 tahun lah. So Anis nak tahu kenapa Cik pilih Bioric dan still maintain sampai hari ni. Okey, alhamdulillah memang dah 2 tahun lebih. Alright. Sebenarnya saya kalau nak ikut dari segi Bioric ni, saya tak pernah di closing oleh mana-mana leader lah sebenarnya. I see. Cuma saya berkenalan dengan Bioric, sebenarnya saya lebih kenal gula O pada Bioric. Betul. Okey, masa program di TV Hijrah, masa itulah saya nampak yang potensi gula tu sendiri. Okey. Sebab kalau kita nak bercerita tentang gula dalam bidang runcitan, yang saya duduk sendiri dalam bidang runcitan, yang gula ni macam selalu saya bagi tahu, selama 30 tahun hampir saya duduk dalam bidang runcitan, belum ada lagi gula yang expired. Betul. Maksudnya permintaan gula ni sangat besar. Betul. Dan kita tak boleh nafikan hari ni 20 orang terkaya di Malaysia pun, Robocop ni memang gula lah yang dijual. Ya. Okey. Sebab bila saya nampak potensi yang sangat besar pada gula tu sendiri, sebab dia memang sesuai dengan saya punya bidang. Kalau nak ikut sejarah, sebenarnya saya sendiri pernah terlibat dalam multi-level marketing ni sebenarnya daripada tahun 2000. Okey. Daripada tahun 2000 jatuh bangun dalam bisnes, sebenarnya memang terlibat dengan program-program investment lah yang kita sendiri rasa dah macam cukup kecewa. Cukup serik sampai buat keputusan untuk buat kebun. Untuk buat kebun untuk punya keputusan. Tapi mungkin Allah Ta'ala jentik hari tu bila kita tengok penerangan CEO Tuan Haji Ishak Basiran dalam TV Bioric, TV Hijrah tu, Al-Hijrah tu, yang kita rasa hari ni why not kita jual satu lagi gula yang ada di pasaran. Betul. Sebelum ni kita dah jual gula pasir biasa, kita juga jual gula kelapa, gula merah, kan. Ada lagi gula yang kita kata bila diceritakan tentang rendah kalori, yang kita tahu yang kita boleh jual juga di kedai. Okey, sebab dia sama je macam gula pasir, tapi khasiatnya sangat-sangat bagus, yang mana kita tahu gula O ni sihat, sedap dan selamat. Okey, bukan nak kata orang berpenyakit je boleh guna gula O ni. Semua boleh. Okey. Alright. So, orang kata jatuh bangun tu adat dalam bisnes lah. Tapi macam mana Cik Halim sendiri harungi segala cabaran tu? Sebab saya percaya, Anis sendiri percaya yang mana even Anis sendiri susah nak konsisten dan kekal bersemangat dengan, bukan nak kata bisnes sekalipun, in what you are doing right now. Susah. So macam mana Acik konsisten? Jatuh bangun dalam bisnes, saya sendiri macam saya cerita tadi Anis, saya pernah terlibat dalam multi-level marketing ni daripada tahun 2000 lagi. Maksudnya bila tahun 2000 tu mungkin kita kata kita berkenalan. Kita nak tengok dari segi macam mana potensi. Sebab bagi saya, kita katalah hari ni kalau kita nak bandingkan dengan konvensional, sebenarnya bila kita nak bandingkan perniagaan multi-level marketing dengan konvensional, sebenarnya bagi saya dalam multi-level marketing ni, walaupun kita kata macam saya sendiri pernah fobia, pernah takut dengan jualan langsung tahu. Maksudnya kita pernah rasa kecewa bila kita jatuh dalam satu-satu bisnes.
untuk kita bangun semula tu, tapi saya sangat yakin. Okey. Saya sangat yakin yang multi-level marketing ni adalah satu cabang perniagaan Alright. yang mana kita kata dari segi kos yang kita keluarkan, modal yang kita keluarkan untuk kita mula berniaga tu sangat minima lah. Sangat minima. Dan bagi saya satu lagi sebenarnya dalam multi-level marketing ni sebenarnya pelan pemasaran dia sangat adil. Okey. Sangat adil maksudnya tak semestinya orang yang di atas lebih besar pendapatan daripada orang yang di bawah. Bagi Betul. saya adil dia, siapa yang buat, dia yang dapat. Okey. So kita tahu dekat Bioris ni Tuan Haji Ishak sendiri dah designkan, tak kisah you duduk level mana sekalipun, even though you di bawah, even kalau you buat kerja, you akan dapat yang sepatutnya you dapat lah di Bioris. So itulah semangat macam mana kita nak grow in business and what you are doing right now, right? Okay, so next, boleh tak Cik Halim sharekan sikit rutin yang should be semua orang perlu ada untuk dia berjaya dalam Bioris dan orang kata di luar sana lah. Saya suka berbalik kepada pengalaman lah. Sebenarnya bagi saya ada 3 benda kenapa orang berminat dengan mana-mana dunia multi-level marketing. Sebenarnya yang pertama, dia base kepada dia nak guna produk tu. Dia bukan nak tambah pendapatan tapi base kepada dia nak guna saja. Dia nampak benda tu, contoh kita kata macam gula, base kepada keperluan harian yang macam mana pun dia terpaksa beli. Tak kira lah golongan B40 ke, M60 ke, dia mesti guna gula tu sendiri. Lepas tu yang kedua sebenarnya ada orang yang berminat dengan dunia multi-level marketing ni sebenarnya base kepada dia dah ada kerja asal, dia dah ada pendapatan tapi dia nak tambah pendapatan. Okay. Sebab kita kata macam saya cerita tadi lah, dengan RM200 dalam Bioris pula dengan RM10 pun dah boleh bermula untuk kita buat bisnes. Dan yang ketiga sebenarnya bagi saya orang yang nampak peluang untuk dia jadi usahawan ke tahap jutawan. Jadi bila kita bercerita tentang macam tu, sebenarnya kita kena meletakkan dekat mana potensi diri kita dan apa tujuan kita buat. Setiap apa yang kita buat, dia mesti ada sebab kenapa kita perlu buat. Betul. Jadi kalau kita tak nampak peluang, macam mana kita nak buat bisnes? Alright. Sebab tu bagi saya 3 tu, dia adalah pilihan yang kita kata hari ni, kita yang menentukan pilihan mana untuk kita duduk. Okay, so asasnya kita perlu ada tujuan, objektif kenapa kita nak buat sesuatu benda tu lah. Alright, so sebelum kita pergi ke soalan selanjutnya, kita rehat sebentar. Assalamualaikum, saya Jamal Abdillah. Hai, saya Zanazin. Jangan lupa bersama saya di Malam Anugerah Bintang Jutawan Bioris. Assalamualaikum, saya Jamal Abdillah. Kita jumpa di Anugerah Jutawan Bioris 2023 pada 3 Februari 2024 di IDCC Shah Alam. Jumpa anda di sana. Gula O sedap, sehat dan selamat. Di dalam sendu yang teramat, kulihat senja yang berlabuh. Hai, saya Zanazin. Jangan lupa bersama saya di Anugerah Bintang Jutawan Bioris 2023 di IDCC Shah Alam. Jumpa anda 3 Februari 2024. Assalamualaikum, saya Jamal Abdillah. Kita jumpa di Anugerah Jutawan Bioris 2023 pada 3 Februari 2024 di IDCC Shah Alam. Jumpa anda di sana. Gula O sedap, sehat dan selamat. Okey.
Alright, kembali kita ke podcast Bio Kaya Biorich. Alright. Okay, Cik Alim, selain rutin yang Cik Alim cakap tadi, ada tak rutin lain yang Cik Alim selalu amalkan dalam hidup untuk berjaya dalam bisnes? Yang pertama, saya sambung okey. dengan apa yang saya cerita tadi. Sebenarnya bila kita meletakkan pilihan yang ketiga, kita memang nak jadi usahawan hingga tahap jutawan. Apa yang perlu kita ada sebenarnya, kita meletakkan impian. Impian ni macam wave untuk kita pergi ke mana-mana hari ni lah. Dengan teknologi hari ni kita kata wave. Bila kita meletakkan impian, kalaupun kita kata kita nak berbanding dengan, kita kata ada orang yang mungkin collect dalam masa setahun 1 juta, dia dah jadi jutawan. Tapi dengan adanya impian, kita terus istiqomah untuk mencapai impian tu. Yang membezakan kita dari segi masa lah. Alright. Masa kita. Sebab tu saya kata hari ni maksudnya bila kita istiqamah dengan apa yang kita buat, lepas tu kita memang dah ada, kita kata, impian yang nak pergi ke arah tu, menyebabkan kita tak terkeluar daripada landasan sebenar untuk kita sampai ke situ. Lepas tu yang kedua, saya selalu berpesan kepada diri saya lah, setiap apa yang kita buat, dan saya selalu berpesan kepada saya punya rangkaian. Jadi kita anggap kalau Tuan Haji Ishak Basiran tu adalah CEO kepada Biorich Marketing, yang kita sebenarnya adalah CEO kepada ID kita sendiri. Sebab bila kita CEO, kitalah menentukan yang jatuh dan naiknya bisnes yang kita buat. Sebab hari ni bila kita tidak ada semangat yang kita kata hari ni, itulah bisnes kita. Kita anggap ini bisnes orang lain. Kalau aku buat 3 bulan tak jadi, sudahlah, aku boleh cari company lain. Kan? Jadi kalau kita anggap kita adalah CEO, kita yang nak develop orang di bawah kita, kita lah nak mengangkat kita punya perniagaan itu sendiri. Dekat situlah sebenarnya apa yang patut kita buat. Itu yang kedua lah. Maksudnya kita kata yang pertama tadi, kita mesti ada arah tujuan. Kita mesti ada impian. Yang kedua, kita adalah CEO kepada ID kita sendiri. Dan yang ketiga sebenarnya, jangan sentiasa kita menjadi follower orang lah. Ini realiti. Realiti dia sebab bila kita dah duduk lama dalam dunia multi-level marketing, yang mana sebenarnya kadang-kadang network ni, dalam dunia multi-level marketing ni, dia taklah seluas mana-mana perniagaan lain tau. Maksudnya kita kata hari ni, dia akan berjumpa dengan orang yang sama. Sebab tu maksud saya, jangan kita sentiasa menjadi follower. Kita adalah, bila kita cerita tentang kita CEO, kita yang membuat dasar dan kita buat keputusan untuk diri kita. Sebab kebanyakan hari ni, kadang-kadang ada leader ni, dia dah sponsor kita di company A. Kan? Bila kita dah buat company A, masa dia datang jumpa kita, dia kata inilah perniagaan yang terbaik sebenarnya. Dia datang dengan roh, dia datang dengan semangat bila berjumpa kita. Lepas tu, kita tengah start, kita ibaratnya hari ni, bila dalam keadaan kita berlumba lah, kita kata dalam keadaan kita berlumba, kita dah berlari lebih kurang 30%. Jadi 4 bulan selepas tu, dia datang balik jumpa kita, dia cerita company B pula lagi bagus. Dia buat benda lain. Dia buat benda lain, dia datang jumpa kita. Jadi kita ni sentiasa bila dia tunjuk statement, bonus dia, kita dah mula goyang, kita dah mula rasa yang ni lagi bagus lah. Sedangkan kita kata, itu maksud saya sentiasa menjadi follower. Maksudnya company A dia naik ke atas pentas, kita tukang tepuk tangan, kita sentiasa meraihkan kejayaan dia, yang kita sendiri tidak pernah diraihkan kejayaan untuk kita. Jadi bila kita sentiasa menjadi follower ni, kadang tu sampai 5 company, masih lagi kita ikut dia. Sebab bagi saya sebenarnya kepahaman dalam apa juga perniagaan yang kita duduk, itu paling penting lah sebenarnya. Sebab dalam Biorich sendiri, kita kata hari ni, sebab CEO pun memang kita kata kita boleh anggap dia sebagai mentor. Sebab dia bermula daripada kecilnya bisnes, hari ni sampailah sebesar dia punya bisnes. Dan kita tengok dari segi komitmen yang ada pada CEO kita sendiri, yang ada pada syarikat Biorich sendiri, sentiasa dari segi misi dan visi dia memang nak menjayakan orang-orang usahawan-usahawan Bumi Putera lah. Yelah, dia tetap bertegur dengan apa pendirian dia lah. So tak salah jadi followers, tapi cuba jadi followers yang berkualiti lah kat sini yang Cik Alim nak sampaikan. Alright, so itu saja untuk rutin kan. Alright, so kita pergi ke soalan seterusnya. Macam Anis pun tertanya-tanya macam mana
Cik Halim sendiri, macam mana Cik Halim dekat dengan prospek dan cara Cik Halim sendiri kenalkan BioRich, which is dalam masa yang sama nak gain trust lah Okeylah. dengan BioRich ni. Sebenarnya bila kita bercerita tentang bisnes, apa pun yang kita buat, contohnya dalam company multi-level marketing lah. Okay. Yang pertama sebenarnya kita sendiri kena guna produk tu. Ya, betul. Sebab kalau kita cerita sedap ataupun manisnya produk tu, tapi kita sendiri nampak semata-mata duit yang kita tak nak, kita tak guna produk tu. Kita kata hari ni letak di bawah katil, tapi kita bercerita, kita menyanyi tentang hebatnya produk tu. Betul. Sedangkan kita tak menggunakan produk tu. Jadi bila kita menggunakan produk tu, dekat situlah kaedah kita, bagaimana kita kata kalau hari ni kita pun menggunakan dan kita nak tarik sahabat-sahabat kita untuk gunakan juga produk yang kita gunakan. Cuma yang saya nampak dalam BioRich ni, saya lebih fokus pada gula lah. Okey. Kita tak nafikan kalau kita cerita tentang runcitan, memang kita nakkan penyenisan barang yang banyak. Tapi bagi saya killer produk dalam company BioRich adalah gula O lah. Okey. Sebab bagi saya gula O ni, macam saya selalu bercerita dengan kawan-kawan saya yang berminat tentang perniagaan, sebab kita dah lalui pengalaman-pengalaman yang lepas. Bila kita bercerita tentang produk kesihatan, saya tak nafikan benda tu bagus. Betul. Sebab bila kita sebagai usahawan, kita kena memikirkan dari segi kaedah kelompok, siapa pembeli, siapa pengguna kita sebenarnya. Okey, betul. Sebab kalau kita kata hari ni kita nak pergi taja produk kesihatan pada doktor yang hari ni yang dia dah tak habis pakai tentang duit, yang dia memerlukan masa, yang kita tak ada produk tentang panjangkan masa dia, Betul. dia tak akan berminat pun. Sebenarnya saya nampak potensi yang ada pada gula O tu sendiri. Sebenarnya sebelum ni pengalaman kita jual produk kesihatan ni, produk lain-lain produk lah, produk kesihatan ni yang saya nampak contoh. Kalau saya jual pada Anis, Anis adalah prospek saya. Contohnya biasa bila produk kesihatan, orang akan fokus kepada masalah kesihatan orang tu sendiri. Ya. Betul. Bila kita cerita tentang masalah kesihatan, yang mana biasanya dalam sebuah rumah, kalau ada 10 orang lah, Okey. 10 orang yang guna Anis orang je. Ya. Sebab kalau kita nak buat bisnes, bagi saya, kita nak cepat lah. Bisnes tu, benda tu cepat habis, cepat repeat sale. Betul. Jadi saya nampak hari ni, bila pengalaman yang lepas, bila kita jual pada Anis, kita follow Anis, kita follow up Anis, dah guna ke produk, dah guna ke belum. Biasanya sebulan belum habis, 2 bulan belum habis. Yeah. Kalau bulan ketiga, kita jual sebotol produk yang belum habis, macam mana kita nak buat bisnes? Sebab tu saya kata, pilihan saya kepada gula O. Sebab bila kita bercerita tentang gula, kalau saya bagi pada Anis, saya jual pada Anis bancuh air yang bagi saya satu family akan minum. Jadi dalam bisnes, sebab saya percaya dalam bisnes ni, nadi ataupun jantung kepada perniagaan itu sendiri adalah sale. Ya. Sebab kita tengok hari ni dari segi kita kata repeat sale lah. Repeat sale ni, selama saya terlibat dengan dunia multi-level marketing ni, saya tak boleh nak nafikan yang hari ni gula O sangat besar repeat sale dia. Ya. Sebab apa? Bukan saja kita fokus pada orang yang berpenyakit. Budak-budak pun boleh minum, boleh gunakan Satu gula lagi ni. nak tambah. Maksudnya bila kita bercerita tentang gula, kalau kita tengok dari segi kita sebagai usahawan, kita kena sensitif dengan kehendak ataupun permintaan orang. Betul. Kalau kita bercerita tentang gula, yang hari ni budak 9 tahun pun tahu yang gula tu rasa manis, budak 6 tahun pun tahu gula tu rasa manis. Dan kita tak boleh nafikan hari ni yang gula tu sendiri, saya rasalah 95.5% lah rakyat Malaysia ni nak dapatkan manisan daripada gula. Sedangkan kita kata hari ni kita dibagi pilihan. Kalau saya dibagi pilihan nak jual yang 95% permintaan ataupun kita nak jual yang 30% permintaan, mana satu pilihan kita? Kan? Kalau kita sebagai seorang usahawan, takkan kita nak memilih 30% kan? Ya, 30%. Mestilah kita akan pilih yang 95%, 0.5%. Alright. Okay. So, boleh Cik Halim, macam mana Cik kenalkanlah, cara Cik kenalkan, contoh Cik jumpa dekat kedai makan. Okey, tak payah cerita kedai makan lah. Cik sendiri tadi Cik cakap Cik buka kedai runcit kan? Yeah. So how Cik interact daripada dia sebagai pembeli gula O, dia join sebagai usahawan. Dia menjual gula O.
Saya bermula dengan gula O ni, sebenarnya saya tak nampak company Bioris tau. Oh, Saya tak okay. nampak pun besarnya potensi gula O ni, dia tertutup Bioris tu sendiri. Oh, I see. Bila saya dah jual, maksudnya dalam Felda ni biasanya kedai-kedai minum banyak lah. Betul. Bermula saya jual, saya cuma dapat maklumat daripada TV Hijrah. Masa tu bila bercerita tentang gula jagung, bercerita tentang kita kata gula rendah kalori, yang saya nampak usia penduduk di jangka 21 ni kebanyakan melebihi 60 lah. Alright. Bila cerita melebihi 60 ni, bila kita bercerita, orang sebenarnya kesedaran masyarakat kita ni dah tahu tentang buruknya kesan Gula. pada penggunaan gula pasir itu sendiri. Ya. Tapi hari ni tidak ada gula alternatif untuk menggantikan gula pasir itu sendiri. Okay. Tapi bila saya bermula gula O ni, saya bermula di kedai makan. Saya bermula di kedai I makan see. di mana pelanggan yang minta kopi O kosong, Alright. teh O kosong. Sebab bila kita duduk dalam Felda ni, kita macam satu kampung lah. Semua orang kita kenal. Okay. Jadi kebanyakan customer yang datang minta kopi kosong, saya akan letak je gula O tu. Oh, I see. Saya akan letak gula O tu. Maksudnya, bila saya letak gula O, dia orang semua, jangan. Sebab dia dah tak guna gula. Ya. Saya kata tak apa, gula ni sedap, dia sihat, dia selamat. Selamat. Tak ada masalah. Jadi, proses tu, saya buat 2 minggu tau. 2 minggu Okey. saya buat, yang mana orang pula selepas pada 2 minggu tu, kalau tak ada gula O kecil tu kat atas botol, kan? Okey. Orang dah mula, "Lek, mana gula yang..." Mana kan dia cari. Saya bermula dekat situ. Sebab bila saya dapat penerangan, okey, macam saya cerita tadilah, bermula saya cerita tadi yang saya tengok pada TV Hijrah, yang saya tak tahu yang company ni adalah company Bioris. Di sebalik dan tu kan. kita di sebalik tu kita pun dah pernah kena, dah kecewa, dah rasa fed up dengan dunia multi-level marketing. Yang masa tu kita pun dah buat keputusan merehatkan diri daripada dunia bisnes networking ni lah. Lepas tu bila saya dapat, mungkin kita katalah, mungkin Allah Ta'ala jentik hati kita lah untuk tengok TV Hijrah. Itu pertemuan dia lah. Pertemuan pertama lah. Jadi bila saya nampak potensi tu, yang saya kata bila saya berjual di kedai tadi tu, dia dah mula ada repeat sale. Alright. Masa tu, saya tetap ada leader, orang yang memperkenalkan kepada saya. Cuma saya bermula, saya tengok TV tadi tu, lepas tu rezeki lah. Mungkin Allah Ta'ala susun selepas saya tengok TV Hijrah, saya tengok pula TV3 tau. TV3. Okay, Membuatkan ada. saya rasa saya memang sangat nak gula O ni. Lepas tu, Alhamdulillah malam keesokan harinya, seorang leader daripada Penang, Syaril, telefon Cik Syaril. Okey, Cik Syaril ni telefon saya, dia pun memang faham kita orang yang kecewa dalam dunia multi-level marketing. Dia tak bercerita pun tentang Bioris. Dia cakap, saya pernah dengar tak gula O? Saya kata memang saya pernah dengar dan saya nak gula O tu. Okey. Jadi dia kata tak apa, abang boleh bagi alamat, nanti saya hantar. Bila seminggu lah, saya ambil masa seminggu untuk saya memperkenalkan gula O tu. Alhamdulillah seminggu tu dah habis 40 botol lah. Okey. Dalam seminggu Dalam seminggu. Lepas tu saya buat repeat sale, repeat order daripada dia. Bila saya buat repeat order daripada dia, dia cakap, bang, dia kata, abang join teruslah company ni. Oh, company apa pula? Yelah. Company apa pula? Dia kata, Kita dah fobia kan? Yang ni dia kata, yang ni lebih pada dropship lah. Alright, okay. Faham? Jadi kita pun okey, baiklah. Sebab pada waktu tu, bila saya duduk dalam bidang runcitan, bila bercerita tentang margin keuntungan. Betul. Okey, bila dia bercerita tentang margin keuntungan, dia kata, bang, dulu abang beli dengan harga RM7. Hari ni kalau abang join, dia kata sebagai member, company akan bagi RM5. Masa tu saya nampak, saya sebagai peruncit, yang mana untuk makluman tuan-tuan lah, kalau cerita pasal gula pasir, yang saya jual, sebenarnya gula pasir ni untung dia 4 sen je lah. Sepaket. Jadi pada waktu tu, dengan harga yang RM7 tadi, sebenarnya saya yang minta jual 10 tau. Alright. Sebelum ni bila dia hantar dekat saya tu, dia cakap, bang tolong jual RM15. Jadi saya nampak sebenarnya bila margin keuntungan gula pasir saya tu cuma dapat 4 ke 5 sen untuk sekilo. Jadi saya nampak RM3 ni besar. Kalau kita nak cerita dalam komersial, jual barang utama ni, RM3 ni memang besar sangat. Sangat besar. Jadi bila dia bercerita pula untuk join ahli, harga dia RM5, saya nampak wow, lagi besar benda ni kan. Jadi pada waktu tu saya tak buat keputusan. Saya tak tahu yang Bioris punya. Bila dia cerita dropship lah. Yang penting saya jual, ada orang guna, saya dapat keuntungan daripada peringkat awal lah.
Sampailah sebenarnya bila saya bagi gula O ni pada seorang hamba Allah lah. Alright. Dia adalah MA di hospital di Poliklinik Jengka 22. Oh, ICMA Jadi bila saya bagi dekat MA ni, sebenarnya saya bagi tu, masa tu saya datang satu perasaan yang kita rasa saya nak buat seri lah benda ni kan. Jadi bila saya bagi dekat dia tu, saya kata, Yus tolong tengok benda ni bagus ke tak untuk saya terus jual. Lebih kurang seminggu lah. Lebih kurang seminggu dia datang jumpa saya, dia kata, bang, saya nak jadi ahli. Oh. Masa tu saya cakap, jadi ahli apa pula? Aku pun dropship. saya sendiri pun, aku pun benda ni dropship je. Yelah, kita Jadi baru saya, nak ni saya kan. mungkin kesan daripada fobianya kita jatuh je dalam bisnes kita kan. Jadi saya kata macam ni, Yus, you ambil nombor telefon orang ni, you contact sendiri. Okay, direct dengan Cik Syaril lah. Direct dengan Syaril. Jadi Syaril ni masa tu diletakkan Yusri ni di bawah saya lah. Bila diletakkan Yusri di bawah saya ni, dan Yusri esokkan harinya Yusri ni datang jumpa saya, dia kata, bang, mana website untuk saya buka, untuk saya login. Oh. Masa tu saya macam ini multi level marketing ni. Sebab kita dalam keadaan baru kecewa, nampak lah. Kita dalam keadaan kita kecewa dulu. Okay. Kita tak buka hati kita. Yang kita cuma nampak potensi dari segi komersial lah. Okay. Yang gula ni adalah permintaan, memang macam saya cerita tadi lah. Jadi pada waktu tu Yusri datang jumpa saya, dia kata, bang, mana website untuk saya buka. First, saya buka sistem dalam Bioris ni, saya tengok Yusri adalah orang kedua penajaan saya. Okay. Masa tu adalah bonus lebih kurang dalam 100 lebih bonus. Lepas tu Yusri ajak saya datang ke syarikat. Jadi bila datang ke syarikat, sebenarnya bila saya tengok, okeylah syarikat memang ada kilang sendiri. Ada kilang Masa sendiri. tu barulah saya terpandang, bio asli, barulah saya terpandang Deseku. Yang mana di zaman saya bekerja dengan Feda Trading dulu, sebenarnya Deseku ni pernah hantar pun dekat kedai-kedai Feda Trading. Yang mana masa tu syarikat memekarkan kodial. Betul. Ya. Jadi saya nampak, lama betul company ni. Kan? Pada waktu tu saya kata, lama betul lah company ni. Lepas tu, bila CEO datang bercerita, pada waktu tu saya masih lagi belum buat keputusan untuk saya buat sama ada saya terus untuk buat material untuk ni lah. Register kita dah register, tapi hati kita masih lagi was-was sebab kesan daripada yang lama tu lah. Yelah, maksudnya ketika Cik Halim datang ke HQ hari tu, kira datang nak tengok dululah. Ya, datang sebenarnya saya datang tu sebab saya cuma nak bawa Yusri datang ke sini. Oh, okey. Bila saya nampak sebenarnya apa yang CEO sampai hari ni lah, kesan apa yang CEO berjumpa dengan saya tu, bila dia cakap, Lim, dia kata satu benda lah yang dia pegang. Dia kata tidak ada sesiapa. Ataupun kita kata tidak untuk kita mencapai impian ni, tak ada siapa-siapa yang boleh menghalang kita kecuali ajal kita. Betul. Itu ayat yang saya sangat ingat lah pada apa yang dia cakap pada saya. Lepas tu satu lagi daripada segi perniagaan ni, bukan semua perniagaan yang kita boleh kaya. Sebab tu bila saya nampak, bila CEO bercakap macam tu, saya nampak potensi gula lah. Jujurnya saya cerita, dalam Bioris ni saya nampak potensi gula yang sangat besar. Betul. Yang kita kata hari ni rasanya kalau kita jumpa di mana-mana dalam Malaysia ni, bila kita tanya gula, confirm orang akan jawab rasa dia manis. Betul. Jadi dekat situlah saya nampak yang setiap rumah memang menggunakan gula. Sebab tu bagi saya, siapa-siapa yang hari ni duduk dalam Bioris, bagi saya gila produk dalam Bioris itu sendiri adalah gula. Yang kita kata hari ni, sebab pengalaman saya sendirilah, bila kita duduk di market, kita berjumpa dengan kita punya prospek, kalau kita bercerita tentang satu produk yang makan masa sampai 2 jam, kebarangkalian untuk dia tak beli tu lagi besar. Betul. Bukan lagi lama kita bercerita, lagi minat dia nak membeli ataupun dia nak join satu-satu program. Lagi lama kita bercerita sebenarnya, lagi kurang minat untuk dia menggunakan ataupun untuk join mana-mana program. So kat situ kita tengok kekuatan produk tu sendirilah. Kekuatan produk. Okey, so disupport dengan kilang, sistem dan CEO-nya sendirilah. Alright. So sebelum kita pergi soalan yang seterusnya, kita rehat sebentar. Alright. Assalamualaikum, saya Jamal Abdillah. Hai, saya Zanazin. Jangan lupa bersama saya di Malam Anugerah Bintang Jutawan Bioris.
Assalamualaikum, saya Jamal Abdillah. Kita jumpa di Anugerah Jutawan Biorish 2023 pada 3 Februari 2024 di IDCC Shah Alam. Jumpa anda di sana. Gula O sedap, sehat dan selamat. Di dalam sendu yang teramat, kulihat senja yang berlabuh. Hai, saya Zanazin. Jangan lupa bersama saya di Anugerah Bintang Jutawan Biorish 2023 di IDCC Shah Alam. Jumpa anda 3 Februari 2024. Alright, so kita sambung balik podcast Bio Kaya kita hari ni bersama Encik Halim bin Ahmad. Alright, tadi kita bercerita macam mana Acik sendiri gain trust pada bakal customer-customer atau prospek yang Acik jumpa lah. So next kita pergi soalan seterusnya. Adakah Acik sendiri bersetuju dengan attitude? Orang kata attitude yang bagus akan menghasilkan tindakan yang bagus. So boleh tak Acik sharekan sendiri dengan ayat tu? Okey. Apa pendapat Acik? Okey. Bila kita cerita tentang attitude ni, dia base kepada sikap kita sendirilah. Ya, sikap. Bila kita cerita tentang sikap, yang paling penting dalam perniagaan sebenarnya, bagi saya sebenarnya disiplin. Disiplin Alright. tu penting lah sebenarnya. Kadang-kadang bila kita dah buat temu janji, sepatutnya kita sampai 5 minit sebelum kita berjumpa dengan kita Betul. punya klien. Tapi kadang-kadang sebenarnya klien kita tunggu kita sejam. Tunggu kita. Sedangkan kita nakkan dia kan. Betul. Itu satu lah. Lepas tu yang kedua bagi saya, bila kita cerita tentang dunia multi-level marketing ni, dia tak lari dengan ayat-ayat kita adalah leader. Kita adalah pembimbing kepada kita punya rakan-rakan niaga di bawah kita punya ni kan. Sebenarnya bagi saya kejujuran pun adalah asas yang sangat penting lah. Ya. Sebab hari ni bila kita tengok di luar sana, kadang-kadang ada leader-leader yang memang tak jujur pun kan kita kata. Sebab tu hari ni pandangan masyarakat tentang dunia network ni sebenarnya negatif. Orang pandang negatif pada dunia network. Sebab tu kita kata bila ada institut yang kita kata sikap-sikap yang tak bagus lah. Sikap-sikap yang tak bagus menyebabkan orang sendiri rasa serik dengan apa yang dia buat dulu. Okay. Sebab kadang-kadang ada juga leader-leader ni yang menjanjikan sesuatu, menjanjikan impian yang kita kata hari ni, yang kita kata yang tak mampu pun dicapai oleh orang tu sendiri. Sebab tu kalau kita tengok hari ni, bagi saya lah, maksudnya kita kata hari ni, saya belajar dalam dunia multi-level marketing ni, sebenarnya bila kita menjayakan orang di bawah kita, pasti kita akan berjaya. Ya. Sekiranya kita terus menipu ataupun kita kata kita tak jujur dengan network kita, sebenarnya sampai satu masa yang bila network kita ataupun rangkaian kita dah mula faham, dah mula tahu, dah mula faham tentang pelan pemasaran, tentang macam mana gerak kerja, satu hari kita akan dipersalahkan. Sebab tu saya kata jujur tu benda yang paling penting lah. Ya, betul. Sebab ada orang kadang-kadang, saya hari ni lah bila saya turun dekat market, bila kita tengok semula berjumpa dengan kawan-kawan lama dalam network, bila kita tanya dia kenapa, fobia dia, inilah benda dia. Hari ni, sebab tu kita kata hari ni, kalau kita tengok industri networking ni, memang kita kata kalau kita nak cerita tentang penolakan lah, orang yang tak faham, orang sebenarnya dari segi konsep tu dia tak faham apa itu network sebenarnya. Itu juga berlaku penolakan. Tapi penolakan yang kedua sebenarnya berlaku daripada sikap-sikap leader sendiri. Kadang-kadang dia pentingkan diri dia, dia bercerita tentang pendapatan dia, tapi anak buah yang dia taja tadi tu, adakah boleh buat pendapatan? Dia tak tolong kan? Dia langsung tak membantu. Kadang-kadang dia nampak ada leader yang sangat hebat, yang kita kata yang dari segi pelan pemasaran, yang dia sangat terror tentang sangat hebatlah tentang mengira di pelan pemasaran. Contohnya kita kata hari ni, sebab saya sendiri pun belajar, setiap pelan pemasaran ni dia mesti ada benda yang tersurat, benda yang tersirat dan muslihat di dalam plan ni. Jadi kita cerita hari ni, bila ada tindakan-tindakan yang tak jujur, yang kita kata hari ni kita tarik orang baru untuk bersama dengan mana-mana company lah, terutamanya company Biorish tu sendiri. Bila kita tak jujur, kita nampak plan ni okey boleh bagi duit kat sini. Sebab hari ni yang nyata lah, 2 minggu lepas bila saya turun di Kuantan, saya berjumpa balik dengan orang yang pernah join dengan Biorish, yang hari ni
dia tahu ID tapi dia pernah buat order, tapi dia punya dalam sistem tu sebenarnya nombor telefon orang lain. I see. Maksudnya saya nampak kat sini itulah yang menyebabkan industri networking hari ni dipandang sinis oleh masyarakat di luar. Sebab bila saya tengok depan mata, dia ni sponsor leader tertentu ni dah sponsor hampir 20 orang. Tapi semua direct sponsor dia dan orang yang berlainan tetapi menggunakan semua ID dia. Semua nombor telefon dia lah. Sebab dia nak kawal. Yang pertama mungkinlah dia nak kawal daripada peringkat awal. Tapi bila tak seronoknya, sebenarnya bila kita tengok yang tak seronoknya, bila dia mengambil kesempatan di atas kelemahan orang lain lah. Jadi bila orang lain tu kita kata dia memang tak berminat dengan sistem. Kadang-kadang orang ni dia banyak perangai dia. Di luar sana lah macam-macam kita tengok ini kita kata ini adalah kita kata rencah pelanggan kita lah. Ada renyah pelanggan kita kan. Ada orang yang berminat dengan sistem, ada orang yang aku memang tak tahu sistem. Nak nak tahu sistem tapi aku nak duit je. Apa yang company, apa yang sistem boleh bagi duit pada aku. Tapi bila saya berjumpa macam tu saya tengok alamak. Yang orang yang ditaja ni orang yang hebat-hebat tau. Yang hari ni yang dia tak tahu pun Bioris ni adalah satu syarikat multi-level marketing yang boleh menjadi kaya, menjadi usahawan dalam ni. Dia bukan sekadar side income kan? Dia bukan sekadar side income yang kita kata hari ni bila kita tengok kita macam mana kita nak cerita tentang untuk kita bagi pendapatan pada orang di bawah kita, sebab saya sangat percayalah maksudnya kita kata hari ni kejayaan yang kita boleh ukir dalam networking ni sebenarnya bila kita menjayakan orang di bawah kita, yang secara tak langsung kita sendiri pun akan berjaya. Ya, betul. So kat sini jujur tu sangat penting. Jujur tu sangat penting, jujur dan amanah lah. Bukan apa, sebab bila kita pandang bila kita dah orang kata kita dah closing orang tu kan, kita dah sepatutnya kena tolong sampai berjaya, sampai macam mana you berjaya, dan you kena tolong downline you berjaya macam you jaya. Alright, so orang kata jangan kalau dekat word yang selalu kita dengar dekat bidang MLM ni adalah taja tinggal lah. So kalau boleh kita avoid lah taja tinggal. Taja tinggal tu kan. Orang kata pandai beranak. Bahasa yang dia ada pandai beranak dia. Alright. Okay, so attitude yang bagus menghasilkan tindakan yang terbaik adalah yang first kita kena jujur dan amanah lah. Alright, so soalan seterusnya kita masuk bab produk Bioris lah. So apa pendapat Cik Halim sendiri berkaitan dengan produk-produk yang Bioris dah hasilkan lah so far 2 tahun lebih kan Cik Halim dah dengan kita? Okay. Kalau dari spek, kalau kita cerita dari segi kontak meniaga lah. Kalau kita kontak meniaga, saya dah cerita panjang lebar tadi lah. Sebab bagi saya killer produk dalam Bioris ni sendiri sebenarnya gula O. Gula O. Kalau kita tengok hari ni produk-produk yang dihasilkan oleh syarikat sendiri pun pada asas dia adalah gula O lah. Kalau kita tengok hari ni gula O berperisa pun asas dia adalah gula O. Kalau kita tengok hari ni kita kata kopi Bravo ke kopi Nanduk, kita kata semua asas dia semua adalah gula O. Semua gula O. Jadi kita kata tapi kita tak nafikan kelebihan-kelebihan produk lain. Betul. Kita kata hari ni sebab kalau kita nak bandingkan dalam komersial, komersial ni kalau kita cerita penjenisan tu sangat penting lah. Jadi penjenisan produk tu sangat penting. Kita dari segi strategi berniaga ni kita mesti ada killer produk. Dan kita ada juga penjenisan yang patut ada. Sebab kita kata hari ni macam mana pelanggan untuk datang kat kedai kita kalau kita cuma menjual satu produk. Berbanding dengan kita kata kita ada penjenisan yang cukup. Sebab tu saya kata bagi saya apa yang company dah buat, apa yang CEO dah buat sebenarnya bagi saya sangat baguslah ke arah kita kata mempelbagaikan jenis produk. Bagi saya sebenarnya bila kita kata hari ni sistem yang ditawarkan oleh Bioris itu sendirilah. Sistem yang ditawarkan oleh Bioris itu sendiri seolah-olah hari ini kita memiliki satu kedai. Kedai kita berada di Sungai Besar, yang mana daripada Jengka, yang mana daripada Kuala Lumpur pun kita boleh order melalui sistem dan company akan hantar ke rumah dia. Sebenarnya tukar pakai lah. Kalau kita cerita tentang produk ataupun kedai ni, cerita dia tukar pakai. Sebelum ni kita kata kita pakai gula pasir, kita bertukar kepada gula O.
Kalau kita kata cerita hari ni kita minum kopi pun ada dalam dengan betul. Bioris. Teh pun ada dalam Bioris. Sebenarnya kita kata hari ni base kepada kita bila cerita tentang network ni sebenarnya dia kita kata hari ni, sebab tu saya kata nadi kepada perniagaan adalah sale. Tapi bila kita duduk dalam dunia marketing, multi level marketing ni sebenarnya kita kena ikut floor. Kita kena ikut juga. Kita kata hari ni takkan kita nak menjual sampai bila kita nak Sampai menjual. bila? Sebab tu saya kata menjual tu base kepada pengenalan produk tu sendiri. Okey. Yang mana bila orang tu dah join bersama kita, yang dia dah seolah-olah dapat satu kedai. Yang kedai tu ada Macam-macam. ada di Bioris. berbagai produk, dan kata-kata hari ni walaupun kedai tu ada di Sabak Bernam, ada di Sungai Besar, yang hari ni sistem kita boleh beli dalam sistem dan produk tu akan sampai ke rumah dia. Kan? Tak perlu datang ke sini jauh-jauh. Ya, betul. Alright, so kita boleh buat order dalam sistem dan Bioris hantar sehingga pintu rumah anda. Dan mungkin ramai yang tak tahu yang mana produk kita sendiri, jangan risau, memang tak ada sebutir pun gula pasir dalam produk kita. Even though semua dalam produk kita gunakan gula O. So jangan risau. InsyaAllah ianya akan memberi kesihatan bila tuan dan puan amalkanlah. Alright. So seterusnya, okey, dari segi fahaman Cik Halim sendirilah, apa beza salesman dengan businessman? Okey. Kalau kita nak bercerita tentang salesman lah. Kalau kita nak bercerita tentang salesman ni, dia lebih pada buat sale Okey. untuk dapatkan dia punya commission lah. Ya, reward lah. Okay. Untuk reward ataupun kita kata hari ni apa yang dia buat berdasarkan sale. Pendapatan dia berdasarkan sale dia. Betul. Jadi beza dia kita kata kalau kita nak cerita dengan businessman. Sebab tu saya kata kita berbalik kepada soalan yang Anis tanya tadi. Ya. Sebab tu saya selalu bercerita tentang bila kita nampak satu potensi perniagaan tu, anggaplah kita sebagai CEO kepada ID kita sendiri untuk kita buat. Sebab businessman ni dia merangkupi dia sebagai pemikir lah. Pemikir untuk macam mana kita kata dari segi meningkatkan sale untuk company dia. Dia lebih kita kata hari ni macam mana kalau kita cerita dalam dunia network lah, macam mana kita nak create kumpulan di bawah kita, macam mana kita kata kita nak apa kita kata berlakunya duplikasi, itu adalah kita sendiri yang menguruskan benda tu. Sebab tu kita kata hari ni kalau salesman dia tak perlu fikir benda tu. Dia tak perlu fikir, kan? Dia fikir tentang dia buat sale untuk dia cuma dapatkan komisen. Betul. Tapi kalau kita sebagai businessman, kita kena fikir naik dan jatuhnya bisnes kita tu sendirilah. Yalah. Kita kena, orang kata salesman ni dia just buat mengikut, yalah macam Cik Ali cakap tadi, dia buat dan dia dapat reward dia. Lain dengan businessman kan? Ya. Alright. Okay. Lagi ada tak Acina? Okay, ada soalan daripada Faizal Zaini. Okay. Soalan dia, adakah penting bagi kita kenali siapa prospek yang kita nak jumpa? So, saya kriteria prospek. Okay. Okey, kalau kita nak cerita sebenarnya macam ni lah. Kalau kita nak bercerita tentang prospek ni, sebenarnya ada prospek yang memang kenalan kita. Yang memang kenalan kita ni, memang kita tahu dia ni, kita kata hari ni bila kita berjumpa dengan dia, potensi dia ni mungkin dari segi pengguna ataupun kita kata dari segi orang yang nak tambah pendapatan dan orang yang akan rebut peluang menjadi usahawan ke tahap jutawan lah. Kita kata ini prospek yang kita kata kalau direct daripada dia adalah kenalan kita. Benda tu penting sebenarnya. Okay. Sebab kaedah untuk kita close, kaedah untuk kita bercerita tentang Bioris pada dia lah, contohlah. Kalau kita cerita dia base kepada pelanggan ataupun kita kata pengguna, kita nak cerita tentang kita nak suruh dia tukar gula, dan kita kata hari ni kita akan buat perbandingan kalau dia beli gula di luar. Kalau dia beli gula di luar, dia cuma dia dapat plastik je lah. Cerita dia dapat plastik untuk bawa balik. Okay. Tapi kalau kita nak bercerita sebagai pengguna, kalau dia menggunakan produk Bioris, dia tukar kepada produk Bioris, dia akan dapat cashback. Setiap kali dia beli, dia akan dapat cashback. Sebab tu kita kata penting, kenapa kita nak menawarkan dia sebagai ahli? Yang pertama sebenarnya, keistimewaan bila dia menjadi ahli.
Lepas tu yang kedua, kita kata hari ni sebab kita dah kenal pasti dia. Sebab itu kalau direct kawan kita lah. Kalau kita kata hari ni kita diperkenalkan oleh sahabat kita, Anis berjumpa dengan Anis punya klien, Anis kata, Cik Alim tolong close. Jadi saya akan berjumpa dengan Anis dulu, saya nak tahu orang ni macam mana. Kriteria Itu kan. perlulah sebenarnya, sebab kalau bercerita tentang runcitan, kalau kita kata orang ni memang dia minat dari segi dia berniaga lah. Sebab orang berniaga ni dia pentingkan profit je. Macam saya cerita tadi, saya bermula nampak profit yang ditawarkan oleh Bioris. Jadi sebagai pengusaha kedai runcit, sebagai duduk dalam bidang komersial, saya nampak jual gula pasir aku untung 1 sen. Aku untung 5 sen. Tapi bila aku jual gula yang mana aku boleh dapat margin sehingga 50%. Jadi kalau kita nampak dari segi yang pertama, orang ni base kepada pengguna, apa kelebihan kita menjadi pengguna dalam platform Bioris. Betul. Kalau kita nampak potensi orang ni adalah base kepada peniaga, ataupun kita kata nak tambah pendapatan sikit-sikit lah. Jadi kita cerita dengan dia keuntungan yang ditawarkan oleh Bioris di samping cerita yang 4.4% tadi ni, margin keuntungan yang sangat luar biasa. Ya, betul. So, based on soalan tadi tu, Anis nak tanya soalan, adakah ni biasa kalau dia biasa terjadi dekat bidang ni lah, yang mana kita nak tawarkan sesuatu bisnes tu, adakah susah, adakah dengan kawan kita sendiri lebih susah ataupun orang luar? Kawan lebih susah. Itu betul. Sebenarnya mentaliti lah. Bukan kita kata kawan. Sebenarnya daripada adik-beradik kita pun susah. Daripada adik-beradik pun susah. Kita cerita pada family kita pun susah sebenarnya. Yang pertama mungkin family ni dari segi bukti lah. Alright, betul. Kejayaan kita. Tapi bagi saya dalam Bioris ni, kalau nak cerita benda tu susah, bagi saya dengan produk harga RM10, tak susah lah untuk dia tukar produk. Cuma untuk tarik dia menjadi businessman, menjadi usahawan dalam Bioris ni, kita kata mungkin susah jugalah. Sebab dia memerlukan masa dan kita. Sebenarnya benda tu sebenarnya dia datang daripada industri yang saya cerita tadilah, yang orang pandang negatif pada industri networking yang ada pada hari ni, disebabkan sejarah-sejarah lama lah. Sebab kita kata kalau ikut industri networking ni di luar sana, di barat, sebenarnya dia adalah satu kerjaya yang sangat luar biasa. Betul. Tapi kalau di Malaysia ni sebenarnya industri networking ni dia orang pandang sinis tentang networking ni. Yelah. Sebenarnya sebab banyak orang yang terlibat dengan program-program yang tak tentu pasal lah. Betul. Sebab hari ni cerita investment dan orang Melayu kita dia sangat tertarik dengan cerita duduk saja dapat duit ni. Ya. Tapi kebanyakan, saya boleh cakap 95% company yang cerita tentang duduk saja dapat duit ni dah longkang pun. Dah longkang cerita dia. Alright. Okay. So biasanya lah kita tak payah cakap orang lain. Saya sendiri kalau macam kita duduk, orang datang, alamak dia nak datang. Macam itulah. Sebenarnya saya sebab tu saya kata hari ni macam cerita CEO lah. Masa bila berjumpa dengan CEO bercerita dia dah banyak duduk dalam dia dah buat lah. Dia dah buat bisnes dah panjang, jatuh bangun dalam bisnes dia pernah hadapi. Sebab tu dia kata pilihan untuk kita duduk dalam satu-satu bisnes, pilihan tu sangat penting sebenarnya. Sebab tu saya kata kalau cerita pada saya nampak potensi gula tu sendiri. Betul. Potensi sama ada kita nak memilih golongan 90% punya golongan ataupun kita nak memilih 30% punya golongan. Tadi kan. Jadi kita kata hari ni kita tentu memilih yang 90% ni tadi. Sebab tu saya pernah baru ni didatangi oleh seorang leader yang hebat lah. Macam saya cerita tadi lah. Seorang leader yang hebat bila dia bercerita tentang pelan pemasaran. Betul. Pelan pemasaran company dia sangat hebat. Saya tak suka untuk berbahas tentang pelan pemasaran. Sebab bagi saya bila kita berbahas tentang pelan pemasaran, setiap company dia ada lebih dan kurang dia. Betul. Tapi saya bercerita tentang realiti hari ni. Kita dah tak nak cerita tentang kambing boleh terbang lah. Kita kambing boleh terbang, kita menjanjikan impian dan harapan. Kita dah tak nak cerita. Kita nak bercerita lebih pada realiti hari ni. Bila kita bertanya pada soalan, saya senang. Saya bila kawan-kawan datang untuk closing kita, satu soalan yang hari ni saya checkmate semua leader lah. Yang pertama bagi saya, macam saya cerita tadi, mana lebih senang produk yang harga RM10 dengan harga RM100 untuk kita jual.
Ya. Pada realiti dengan keadaan ekonomi hari Ya, ini, betul. mana yang lebih senang? Itu pada realiti dia. Lepas tu yang kedua, kita kata kita jual satu produk yang satu family boleh guna berbanding kita jual satu produk yang seorang je boleh guna. Jadi saya berpendapat selagi ramai orang guna, selagi cepat dia habis, selagi cepat orang Repeat akan sale. repeat sale. Itu je cerita. Alright. Okey, Encik Akid ada soalan lain? Ada soalan lain. Okey. Ini Banyak dia pula. kan ni, jutawan dulu. Banyak pula Okey, soalan. dia tanya Cik Alif. Jika diberi pilihan, Cik Alif prefer jual satu persatu atau jual package? Yang pertama macam saya kata tadi lah, kita kena pasti pelanggan kita lah. Tapi sebenarnya bila kaedah kita bercerita sebenarnya kita kata hari ni lah dengan adanya DX RM10 ni sebenarnya memang luar biasa lah company kan. Tapi sebenarnya bila kita cerita tentang dia macam ni lah, dalam konsep bisnes konvensional, dia ada cerita tentang bila kita ambil satu produk dengan harga dia sekian. Bila kita ambil produk 10 botol dengan harga dia sekian. Jadi kita kata hari ni kalau dia nampak peluang, sebab saya lebih bercerita tentang kalau family, saya lebih suggest ni. Betul. Yang besar. Maksudnya kalau dia nak guna untuk family, gunalah yang besar ni. Ataupun kita kata kalau dia dah nak mula berniaga, saya ni ada RM50, ada RM70 untuk kita start berniaga. Cubalah dengan yang. Tapi kalau kita nak cerita tentang konsep multi-level marketing, sebenarnya kita base nakkan dia jadi ahli. Betul. Kan? Kita nakkan dia jadi ahli, dia duduk di bawah struktur kita. Tapi kita kata bagi saya kepahaman tu penting lah. Macam mana kita kata hari ni kalau dia tak faham, macam mana dia nak cerita tentang bisnes kan. Sebab tu kita kata hari ni industri macam saya kata lah, industri itu besar. Kalau kita faham tentang networking ni, sebenarnya besar gila lah pendapatan dia. Pendapatan tanpa had sebenarnya. Sebab tu saya kata walaupun saya dah ada perniagaan, tapi saya masih lagi mengejar impian yang saya ada dalam Bioris itu sendiri. Sebenarnya pilihan tu atas kita lah. Contohnya kita kata kalau kita nak jual sebotol-sebotol, maksudnya kita akan berjumpa dengan 10 orang prospek. Betul lah? Ya. Okey. Kalau kita terus jual satu, kita akan berjumpa dengan Seorang prospek. saja. Tapi dia ada pro dengan kontra juga kat situ. Dalam masa yang sama, bila kita jual 10 produk tadi daripada 10 orang, sebenarnya kita dah dapat 10 orang prospek. Ya. Yang mana potensi yang kita boleh gilap sebagai dia untuk dia menjadi usahawan. Sebenarnya dua-dua betul keputusan yang kita buat, tapi kita kata hari ni saya rasa lebih berbaloi kita dapat 10 orang klien, 10 orang prospek yang kita boleh gilap dia menjadi usahawan. Okey, faham? Alright, so kata kuncinya dekat sini kita kena tengok peringkat awal lah. Kita kena tengok, kita kena kaji dulu prospek tu macam mana lah. Alright, so masa mencuburi kita. So okay, last word. So apa nasihat dan kata-kata akhir Encik Alim lah pada penonton di luar sana untuk khas untuk mereka yang ialah tercari-cari dan untuk mereka memerdekakan diri daripada belenggu masalah kewangan lah. Okay. Kalau kita macam ni lah, kita kata hari ni di luar sana lah. Kita kata hari ni kalau kita cerita tentang satu perniagaan yang masih lagi tercari-cari perniagaan, dekat mana platform yang dia harus duduk. Saya memang dah lama dalam dunia multi-level marketing. Hari ni bagi saya pilihan saya sendirilah. Pilihan saya dan saya suggest kepada sahabat-sahabat di luar sana, tak perlulah fikir terlampau panjang. Sebab Bioris ni bagi saya dia dah pengalaman dalam bisnes pun dah 20 tahun lebih. 20 tahun, hampir 20 tahun. 25 ke 26 tahun. Pengalaman dia dah cukup ni. Lepas tu satu lagi bagi saya CEO dia sendiri memang boleh kita jadikan mentor untuk kita berjaya lah. Maksudnya kita kata hari ni Bioris pula menawarkan sebenarnya pelan pemasaran dalam Bioris sendiri sebenarnya luar biasa kalau orang faham. Sebab tu kita kata hari ni kadang-kadang bila orang tak faham dengan apa yang dia nak buat. Banyak kita hari ni kita minat tapi kita tak tahu macam mana kaedah kita nak buat. Sebab tu bagi saya bila Bioris menyediakan latihan, lepas tu kita kata macam saya sendirilah, pengalaman saya sendiri dah jatuh bangun dalam bisnes. Hari ni memang bagi saya Bioris adalah platform yang terbaik. Tak perlu pun kita fikir nak tunggu kita jatuh sebab kita dah nampak dari segi kekukuhan syarikat, kesungguhan CEO tu sendiri.
Lepas tu kita kata hari ni syarikat bukan nak main-main lah. Ya. Bukan hari ni nak berniaga, nak collect duit lepas tu nak tutup. Bukan. Tidak. Bukan itu visi dan misi company lah. Jadi bagi saya, cadangan saya, saya amat kita kata hari ni membuka ruang dan peluang lah kepada kawan-kawan yang di luar sana untuk bersama dengan Bioris. Okay, alright. So senang cerita, jangan fikir panjang-panjang, datang ke Bioris dulu. Di sini HQ-nya dan kami juga ada kilang di Bagan Nahwada Omar dan CEO-nya Encik Ishak bin Basiran. Alright, so terima kasih Encik Halim sebab sudi luangkan masa untuk podcast kita yang kali ke-9 pada hari ini. Alright, so kita tutup podcast kita kali ini. Terima kasih pada yang dah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.